clear apa matlamat kita untuk jawab soalan itu. Boleh? Okey. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya cikgu dekat chat. Kan dekat chat kat bawah tu boleh tanya cikgu, ataupun boleh juga open mic sekejap dan boleh tanya cikgu. Boleh ya? Nanti host akan mute mic tu lah. Okey, yang ketiga ialah kalau cikgu akan buat kelas ni secara berkala insya-Allah. Selain daripada tu, awak boleh follow cikgu dekat Telegram group. Cikgu ada buat group Telegram misi nak skor A fizik. Awak tulis misi nak skor A fizik. Kalau boleh, host tolong tulis dekat chat sana apa group Telegram dia. Okey. Ada soalan ke setakat ni? Kalau ada apa-apa persoalan bukan berkenaan dengan tajuk ini, tapi tajuk-tajuk berkenaan dengan fizik yang awak rasa keliru, mahu penjelasan, awak boleh tulis juga. Tu ada follow Cikgu Azam kat Telegram group kat situ ya. Awak boleh tulis juga kat grup Telegram tu. InsyaAllah cikgu akan jawab dengan video ataupun cikgu buat kelas live macam ni lah. Boleh? Okey. Kita mula sekarang ya. Hari ni kita nak tengok tentang dia dalam topik fizik ni, dalam bab 4, bab 2 tu, tingkatan 4, dia boleh split pada 2 kan, dia punya subtopiknya, tapi tak kisah asalkan kita faham tentang daya ni. Kita nak faham tentang daya. Macam mana kita nak faham tentang daya ya. Okey. Ni dalam bab daya dan gerakan. Boleh nak nampak cikgu punya ni kan? Dalam bab daya dan gerakan. Sekejap, cikgu kecilkan cikgu punya ni dulu. Okey, cikgu ubah cikgu punya susunan. Okey, bab daya dan gerakan. Okey, satu daripada bab daya dan gerakan, kita dah boleh mula sekarang ya. Bab daya dan gerakan pertama ialah penambahan daya. Student ni dia akan keliru tentang bila kita nak tambah daya, bila nak tolak daya, kenapa nak tambah daya, macam tu. So, sebenarnya mudah je. Kita nak satu-satu objek itu, kita nak tahu apa daya bersih dia. Daya bersih. Kenapa nak tahu daya bersih? Supaya kita nak guna dia nanti untuk kira kerja, untuk kira pecutan, semuanya nak daya bersih. Boleh? Okey. Contoh, kalau orang bisnes contohnya ada duit keluar, duit masuk. Tapi ujung bulan kita tak tahu, nak tahu berapa kali keluar, berapa kali masuk. Kita nak tahu berapa dia ada daya untung bersih. Boleh? Macam tu. Boleh ya? So, kita nak tahu contoh. Contoh, cikgu buat penambahan daya dulu ya. Dalam daya gerakan ini, satu kita ada penambahan daya. Cikgu tulis ya, penambahan daya. Hari ni cikgu tak nak buat slide, cikgu nak tulis je. Supaya cikgu rasa awak lebih dekat dengan penulisan berbanding dengan baca slide. Nanti awak bergantung pada slide. Ni awak kena fokus sikit lah sebab cikgu tulis. Penambahan daya Okey, bila kena tambah daya? Bila ada lebih daripada satu daya lah baru tambah. Kalau tak ada satu daya, tambah buat apa? Memang satu daya. Contoh, cikgu ada satu kotak, cikgu tarik sini 5 Newton. So, berapa daya bersih dia? Terus 5 Newton. 5 Newton ni daya bersih. Kita nak cari tadi daya bersih. Ada orang sebut daya bersih boleh, daya resultant force pun boleh, ataupun daya paduan pun boleh. Benda yang lebih kurang sama. Terminologi, tempat dia, berguna dia berbeza. Semuanya merujuk kepada daya yang bertindak pada satu objek. Boleh? So, ini daya bersih dia ialah 5 Newton. Boleh? Okey. Kalau cikgu ada satu kotak, cikgu tarik sini 5 Newton, cikgu tarik sini 3 Newton. So, tambahlah daya bersih dia. Dapat apa? Daya bersih sama dengan 5 tambah 3. Dapat 8 Newton. Boleh kan? Ni konsep dia dulu. Nanti kalau dia ubah, dia spin macam mana soalan pun, konsep dia ni tetap sama. Boleh? Okey, so daya bersih 8 Newton. Faham ke? Okey, semua daya yang bertindak pada satu objek, kita mesti tambah. Boleh? Kita mesti tambah. Jangan amalkan perkataan kita tolak. Mesti kita tambah. Okey, contoh lain. Kalaulah cikgu ada satu daya sini 5 Newton,
dan satu daya sini 3 Newton, maka daya bersih masih lagi tambah. Fn kan daya bersih 5 Newton tambah negatif 3 Newton. Boleh? Kenapa tambah negatif 3? Kenapa sini negatif? Negatif ni maksudnya arah berbeza. Arah berbeza. So, kalau negatif 5 tambah negatif 3, kita akan dapat jawapan ni berapa? Jawapan dia adalah 2 Newton. Bila dapat positif 2 Newton tu maksudnya kotak tadi ditarik ke sini 2 Newton. Boleh? Okey. Kenapa semua ni nampak mudah? Sebab semua ni berlangsung ataupun berlaku dalam satu paksi, iaitu paksi X. Boleh? Semuanya akan jadi sama kalau dia bertindak pada satu paksi lain, namanya paksi Y. Contoh, sini tarik saja 5 Newton ke atas, maka daya bersih dia 5 Newton. Sini tarik juga 5 Newton, 3 Newton, maka daya bersih dia 8 Newton. Sini kalau tarik juga 5 Newton, sini 3 Newton, maka daya bersih dia tetap 2 Newton. Sebab paksi yang sama. Boleh? Sebab paksi yang sama. Okey, boleh. Bila guna dulu ni, sebelum kita pergi daya ni dalam keadaan bersudut. Bila pergi guna dia dulu? Contoh guna dia. Saya bagi contoh guna dia. Contoh guna dia ialah, kalau cikgu kata, satu kotak, cikgu tarik sini 5 Newton, cikgu tarik sini 5 Newton. Maka daya bersih dia adalah, kalau nak buat cara pengiraan, 5 tambah negatif 5. Penting ke cara pengiraan? Penting juga. Pernah soalan 2019 tanya tentang macam mana nak kira daya bersih. So, dia ada perkataan tambah sini. Jangan amalkan tulis tolak terus ya. Tulis tambah negatif. So 5 tambah negatif 5, 0 Newton. Betul? 0 Newton. Yang ini kita kata keadaan ini berada dalam keadaan balance force ataupun daya seimbang. Boleh? Daya seimbang. Bila dia dalam keadaan daya seimbang ataupun balance force, kan? Okey, apa corak gerakan dia? Apa jenis gerakan dia? Type of motion dia. Macam mana gerakan objek? Ini kita nak guna ni. Gerakan. Macam mana gerakan objek ini bila daya bersih sama dengan kosong? Gerakan dia sama ada, ini yang biasa pelajar ingat, ialah pegun. Betul? Yang tulis pegun tu betul? Pegun. Ataupun tidak bergerak. Betul? Tidak bergerak. Ataupun dalam keadaan rehat. Boleh juga. Penting kita tahu banyak perkataan ni. Penting juga sebab dalam soalan. Dalam soalan dia kata, satu objek berada dalam keadaan pegun. Kita tahulah bila dia berada dalam keadaan pegun, dia tu punya daya bersih adalah 0 Newton. Boleh? Okey. Yang kedua, yang ini juga selalu pelajar lupa. Selain daripada dia pegun, tidak bergerak atau rehat, dia juga ada satu lagi jenis gerakan. Apa jenis gerakan dia? Bagi objek yang daya bersih dia kosong. Apa jenis gerakan dia satu lagi? Ya, ada cek. Oh, ada dia tulis statik. Ada yang tulis statik pun betul ya. Dia tulis statik pun betul. Okey, apa jenis gerakan satu lagi? Apa jenis gerakan? Boleh? Bagi yang daya bersih dia ni adalah kosong. Daya bersih Fn dia, daya bersih dia sama dengan kosong. Macam mana dapat daya bersih? Bila kita dah tambah semua daya yang terlibat. Tambah semua daya yang terlibat. Okey, berapa? Okey, bagus. Satu lagi ialah dia mungkin bergerak. Bergerak dengan halaju seragam. Ni halaju seragam ataupun halaju mala. Objek yang bergerak dengan halaju mala, dia adalah objek yang berada dalam keadaan balance force. Daya seimbang ataupun daya bersih dia adalah kosong. Dia boleh bergerak dengan halaju seragam. Boleh? Ini saya bagi tahu ni relate dengan kenapa kita nak tambah daya. Okey, yang seterusnya ialah kalau daya dia tak seimbang. Contoh, sini cikgu tarik 5 Newton, cikgu tarik 3 Newton.
Maka cikgu ada daya bersih. Berapa? 5 tambah negatif 3. Dapat berapa? Dapat 2 Newton. So, cikgu ada daya bersih. Berapa daya bersih? 2 Newton. Kalau ada daya bersih, macam mana gerakan dia? Macam mana gerakan dia? Betul. Gerakan dia akan memecut. Akan mengalami pecutan. Boleh? Akan mengalami pecutan. Apa rumus dia? Ingat lagi apa rumus dia? Rumus dia F sama dengan MA. F ini ialah daya bersih. Mesti bersihkan daya. Tambah semua daya yang ada. Boleh? Tambah semua daya yang ada. Kalau ada 3 daya, tambah 3 lah. Cuma hati-hati dengan tanda. Kan? Kalau daya tu arah berbeza, tanda dia mesti negatif lah. Okey, so ini ialah daya bersih. Jelas setakat itu bahawa kita perlu untuk cari daya bersih sebab kita nak tahu dalam kes ini corak gerakan dia ataupun kita nak tahu berapa pecutan dia. Kita akan tengok soalan SPM sekejap lagi. Boleh? Okey, kalau boleh sambung. Seterusnya, macam mana pula kalau daya bersih kita tu ataupun daya kita tu dalam keadaan bersudut. Daya tu dalam keadaan bersudut. Boleh? Daya bersudut. Kita pun masih lagi nak tambah. Kita masih lagi nak tambah daya bersudut tu. Macam mana? Okey, tengok betul-betul ni. Dia, kaedah dia sama, cuma kita boleh buat dia dalam dua. Cikgu, kalau sin tambah, kanan sin tambah, kiri sin tolak, kalau atas bawah sama juga ke? Bagus. Syaf tanya. Dia kata sin. Okey, sin ni macam mana? Sin ini sebenarnya kita yang tentukan. Konsep asalnya kita tentukan. Contoh, kalau kita consider kanan sebagai positif, kita akan kata kiri dia sebagai negatif. Boleh je, hati-hati ya Cikgu Star sini, boleh je awak nak buat kiri sebagai positif tapi kanan negatif. Boleh? Ni berlawanan arah sikit, cuma ujung nanti jawapan awak kalau negatif, awak kena ingat negatif awak sebenarnya awak consider kiri negatif. Macam tu. So, standard dia kita guna paksi Cartesian ini. Paksi Cartesian ini paksi X, paksi Y. So, belah X, belah kanan ini positif, belah kiri negatif. Itu yang standard. So, kita tak akan tertukar lagi lah. Boleh? Kita ikut Cartesian punya paksi. So, kalau Y dia ke atas ni kita biasanya kita consider sebagai positif, bawah kita consider sebagai negatif. Macam tu. Okey. Cikgu harap menjawab. Tapi sebenarnya, kalau ikut sebenarnya, kita yang tentukan. Macam tu. Tapi standardnya, kanan biasa kita anggap sebagai positif, kiri negatif. Atas kita anggap sebagai positif, so bawah adalah negatif. Nah, harap menjawab ya. Okey. So, daya bersudut. Boleh? Okey. Contoh. Cikgu bagi contoh. Cikgu bagi contoh yang mudah dulu. Cikgu kata, cikgu ada satu daya ke sini, 3 Newton, daya ke atas 4 Newton. So, cikgu kira berapa daya paduan dia ataupun daya bersih dia. Oh, faham. Cikgu terima kasih. Okey, sama. Kalau ada masalah boleh tulis ya. Berapa daya bersih dia? Okey, so kita tak boleh simply tambah macam tadi. Sebab apa? Sebab arah dia berbeza. So, macam mana kita nak buat? Cikgu ajar satu teknik sekarang ni. Dia ada dua teknik actually. Tapi satu teknik yang mudah dan boleh kita faham dengan mudah. Kita panggil sebagai tip to toe method. Ataupun kaedah segitiga daya nama dia. Kaedah segitiga daya. Untuk apa ni? Untuk tambah daya ni. Untuk tambah daya. Boleh? Untuk tambah daya. So, kaedah segitiga ni boleh kita buat kalau dia tu bersudut tegak, kita boleh buat secara pengiraan sahaja. Pengiraan. Boleh.
Ataupun kalau dia tak ada sudut yang tetap, kita boleh buat secara, kita kena buat secara gambar rajah berskala. Gambar rajah berskala. Berskala. Boleh? Okey, kita tengok macam mana ya. Konsep dulu ya, konsep dulu macam mana. Contoh, kita pun nak tahu berapa sekarang ni daya paduan dia, daya bersih dia. Berserta arah lah, kalau ada daya ni berserta arah. Okey, pertama, tengok ya, step pertama cikgu. Step pertama, ambil satu mana-mana daya. Awak boleh ambil mana-mana daya, lukis balik daya tu ikut arah yang diberi. Contoh, cikgu ambil daya 3 Newton, arah dia ke kanan. Maka, ambil pembaris, lukis 3 Newton. Dalam kes ini, cikgu buat cara pengiraan. Sebab apa? Sebab dia bersudut tegak. Tapi cara lukis tetap sama. Boleh? Okey, cikgu buat cara pengiraan dulu. Ambil 3 Newton, maka tulis 3 Newton. Kenapa cikgu tulis melintang macam ni? Sebab daya memang asal dia melintang macam ni. Kenapa cikgu tulis ke kanan? Sebab memang daya dia ke kanan. Boleh? Tengok daya yang asal. Faham kan? Okey, yang kedua. Yang kedua, dah cukup daya tu, ambil daya yang kedua pula. Kalau ada 3 daya, ambil 3 lah. Kan? Okey, ambil daya kedua. Daya kedua 4 Newton. Arah mana? Arah atas. Mana cikgu tahu arah atas? Memang dia tunjuk arah atas ni. So, habis daripada daya pertama, sambung dengan daya kedua. Arah atas. Berapa Newton? 4 Newton. Boleh? Ada lagi daya? Tak ada dah daya. So, tak ada daya, kita boleh lukis daya paduan. Daya paduan ambil daripada mana? Daripada titik asal sampai ke titik paling ujung. Ini ialah daya paduan. Ini ialah daya bersih dia. Boleh? Kita nak buat apa ni? Nak tahu daya bersih. Senang. Memang senang. Kan? Nak tahu daya bersih. So, daya bersih dia ialah Fn ini. Okey, berapa nilai daya bersih ni? Dalam kes ini, dia bersudut tegak. Kita boleh kira kan? Guna apa ya kalau kira sudut tegak macam ni? Teorem Pythagoras kan? Teorem Pythagoras kata apa? Fn squared ni, Fn squared sama dengan 3 squared tambah 4 squared tak? Dapat 9 tambah 16 tak? Dapat 25 tak? So, Fn sama dengan square root 25 dapat 5 Newton. Ini jawapan. Itu jawapan dia. Daya paduan, maksudnya daya paduan dia ni adalah 5 Newton. Cikgu, kenapa 4 Newton tu letak sebelah kanan? Bukan ke dekat gambar tu sebelah kiri? Bagus. Zawani Syaukat. Kenapa 4 Newton letak sebelah kanan? Daya yang kita tambah mesti lepas daripada daya yang awal. Daya asal. Contoh, okey, kena sambung. Daya tu kena sambung sebab kita nak tambah dia. Kaedah ini dia suruh sambung. Kita panggil tip to toe method. Kena sambung dekat tip dia tu kena sambung dengan toe daya seterusnya. Contoh tadi cikgu kata, ni 3 Newton. 3 Newton habis dekat sini. Sambunglah daya yang kedua. Daya kedua kat atas sini. Boleh? So, barulah dapat daya paduan macam tu. Sambung daya yang sebelumnya. Boleh? Okey, jangan ikut gambar. Ikut gambar ini untuk dapat dia punya arah sahaja dulu. Boleh? Arah saja. Arab Zawani dapat. Okey, so 5 Newton. Kalau dia tanya arah, maka kira sudut ni. Okey, faham cikgu, bagus. Okey, kira sudut ni. Berapa nilai sudut ni? Guna apa? Guna tangent kan? Tangent theta 4, tangent TOA kan? TOA, awak belajar MX ni. TOA. Opposite bahagi dengan adjacent kan? 4 bahagi 3 dapat tangent dia lah. Dapatlah theta dia. Okey, mudah. Bagus. Okey, cikgu padam dulu. Dia kata, mana saya nak tahu, saya nak ambil belah kiri 3 Newton ke 4 Newton dulu. Dia kata. Kan? Mana saya nak tahu? Okey. Saya kata tadi, boleh je awak ambil mana-mana dulu. Jangan kisah sangat. Contoh, awak ambil 4 Newton dulu. So, awak tulis 4 Newton. Sebab dia takut dia masa periksa, dia tak ingat ambil yang mana dulu. Tak kisah. Okey.
4 Newton ke atas. Lepas tu sambung. Sampai ujung, sambung dengan 3 Newton. Boleh? 3 Newton ke mana? Ke kanan. 3 Newton. Boleh faham? Okey. So, berapa ada lagi? Tak ada dah daya. Ambil daripada asal, sambung. Ini daya paduan. Tengok, arah dia sama. Fn, arah dia mesti sama. Oh, tak boleh pakai cara vektor Fmat lah cikgu. Sebab try buat tadi, kaedah segitiga. Fn sama dengan, tapi tak sama jawapan. Oh. Faham cikgu. Siapa yang faham, siapa yang tak faham ni? Syah, okey, faham cikgu. Okey. Dah faham dah tu. Okey. Vektor Mx pun lebih kurang, bukan lebih kurang, memang dia sama sebenarnya. Cuma dia tu dalam unit vektor. Dia mesti ada vektor. Tapi kalau nak kira vektor dia, masih lagi kena guna teorem Pythagoras ni. Teorem Pythagoras tu. Kalau dalam vektor memanglah 4 tambah 3 vektor. Tapi nak tahu jawapan dia, kena kuasa 2 dan square root. Baru dapat yang sama. Okey. So, dapat nilai sama. Fahamnya? Dapat nilai sama ni. Kira. Kalau dalam kes ni, boleh pengiraan. Sebab apa boleh pengiraan? Sebab dia segitiga bersudut tegak. Boleh. Kaedah tetap sama. Okey. Kalau dia ni tidak bersudut tegak ataupun bersudut tegak juga. Cuma kita nak buat dalam kaedah macam buat magnitude vektor lah kan. Betul. Macam buat magnitude. Cikgu, macam mana nak tahu theta tu letak kat mana? Oh, macam mana nak tahu theta tu letak kat mana? Letak kat atas ke kat bawah ke maksud awak? Macam tu kan? Okey, theta ni biasanya sudut pun ikut rujukan kita juga. Biasanya kita rujuk theta tu berdasarkan paksi X lah. Itu rujuk theta. Kalau kat sini, theta jangan ambil kat sini, ambil kat sini lah theta dia. Boleh, rujuk pada paksi X. Boleh. Okey. Okey, bagus. Ada soalan, bagus ya. Tanya ya. Okey. Sekarang, cikgu nak buat macam mana kita nak guna gambar rajah berskala untuk lukis ni. Gambar rajah berskala. Kaedah dia sama je. Cuma gambar rajah berskala tak payah kira. Boleh guna pembaris terus. Cikgu buat ya. Cikgu buat. Cikgu padam ni. Okey. Cikgu nak buat gambar rajah berskala. Guna gambar rajah berskala. Okey. Cikgu masih lagi soalan yang sama. Sebab cikgu nak buktikan bahawa benda tu sama. Okey. Contoh, cikgu kata, cikgu pun ada 3 Newton belah kiri. So, cikgu mula-mula untuk gambar rajah berskala, kita kena tetapkan skala kita. Kalau cikgu kata 1 cm cikgu adalah 1 Newton. Maka, cikgu pun ambil pembaris lah. Ambil pembaris. Letak kat bawah ni pembaris. Cikgu pun buat 3 Newton. Maksudnya 3 cm. Nampak pembaris cikgu kan? Okey, 3 Newton, 3 cm. Masalahnya pembaris cikgu ni bukan dalam sentimeter. Cikgu lupa nak set up dia. Dia dalam, cikgu rasa inci ni. So, cikgu tak apalah, cikgu buat, kita anggap 3 cm macam ni ya. 3 cm sampai sini. Kan, 1, 2, 3. Yang besar tu cikgu ambil 3 cm. Settle. Dah, settle. Lepas tu, apa cikgu buat? Okey, habis. Ni 3 cm. Lepas tu cikgu buat apa? Sambung juga daya yang kedua ni. 4 cm secara menegak. Cikgu ambil pembaris cikgu pun tegakkan dia dulu. Tegakkan dia dulu. So, cikgu nak buat berapa? 4 cm. 1, 2, 3, 4. Panjang tu. Tak apa. 4 cm. 1, 2, 3, 4. Boleh? Okey. Sampai itu 4 cm. Settle. Ni 4 cm sampai sini. Lepas tu apa cikgu buat? Cikgu pun kan ini 4 cm. Boleh? Okey. So, apa cikgu buat seterusnya? Cikgu pun tahu ini ialah daya paduan. Daya paduan mesti daripada yang asal sampai yang ujung ni. So, cikgu ambil pembaris sekali lagi, cikgu pun ukur. Ambil, cikgu pun ukur. Oh, berapa sentimeter dia? Kan, 1, 2, 3, 4, 5 cm. Cikgu lukis gambar garis dulu. Kan, bagi tebal sikit.
Saya lukis garis dulu. Ini kalau cikgu kira ni, satu, cikgu tulis sini ya. Tak boleh tulis. Boleh? Okey, sini sebenarnya dia akan jadi 5 cm. Boleh? Dah dapat 5 cm, cikgu pun darab balik dengan 1 Newton tadi. 5 cm darab 1 Newton. Cikgu akan dapat 5 Newton. Jawapan dia mesti sama, 5 Newton. Terus dapat sudut kat sini 52 darjah. Betul ke tak? 52 darjah. Sebab guna ni lah. Kalau awak ambil tu guna protractor lah. Protractor dapat 50 berapa darjah. Boleh. Kalau kira tadi guna tangent tadilah. Guna tangent. Boleh? Ada soalan? Okey, bagus. Tak ada soalan, bagus. Sambung. Sambung. Okey, cikgu kata boleh gambar rajah berskala. Sekali lagi, cikgu padam ya. Boleh kan? Boleh screenshot dulu kalau ni. Okey, kalau dia ni dalam keadaan, cikgu kata dia dalam keadaan, cikgu kata cikgu ada satu kotak. Cikgu tarik sini 8 Newton. Cikgu tarik sini 10 Newton. Kalau faham yang tadi, ini tak ada masalah. Sini 30 darjah, dia kata. So, dia tanya, berapa daya paduan? Boleh? Berapa daya paduan? So, macam mana kita buat? Kita perlukan gambar rajah berskala, betul? Berskala. So, cikgu buat, kalau macam ni, space cikgu sikit, cikgu buat 1 cm sama dengan 2 Newton. So, yang ini 4 cm, yang ini 5 cm lah. Kan? Cikgu pun lukis. Lukis yang mana dulu? Cikgu lukis yang 8 Newton dulu. Boleh? 8 Newton dulu. 4 cm. Cikgu ambil pembaris cikgu. 4 cm. Cikgu buat 1, 2, 3, 4 cm. Boleh? Okey. Ini 4 cm. Faham ke? Okey, so cikgu pun ambil ni, nak dapat ni 30 darjah. Boleh? Kita mesti sekarang, faham ke sampai sini 4 cm garis lurus. Kenapa? Sebab daya dia memang arah paksi X. Okey, lepas tu nak buat apa? 10.30. Lepas tu nak buat apa? Nak buat yang 10 Newton ni. Nak buat yang 10 Newton. 30 darjah. So, daripada sini, 30 darjah ni kalau perasan, dia daripada paksi X 30. So, kita mesti daripada paksi X 30, ambil sini 30 darjah. So, buat dulu satu garis untuk rujukan. Sini mesti 30 darjah. So, ambil protractor. Buka 30 darjah. Okey, 30 darjah. Okey, 30 darjah. Macam tu. Sambung. Berapa? 5 cm. Boleh? 5 cm. 5 cm. Buat 1, 2, 3, 4, 5 cm. Boleh? So, berapa sini? 5 cm. So, dapat 5 cm, ada lagi daya? Tak ada dah daya. Daya sini 1, daya sini 1. So, kita kena buat daya paduan. Macam mana daya paduan? Daripada asal, daripada titik asal, kan, daripada titik asal sampai ke titik yang kita ujung sekali. Daripada titik asal sampai ke titik paling ujung. Boleh, kalau pakai pembaris mudah ni. Okey, ambil garis, gariskan daripada asal sampai ke titik ujung. Boleh? Itu ialah daya paduan. So, kiralah berapa sentimeter dia. Berapa sentimeter dia. Contoh dalam kes ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 poin lebih lah. Sebab cikgu punya skala bukan sentimeter, dapat 8 poin lebih. Katalah dapat 9, contoh ya. Cikgu dapat 9 sentimeter. Maka 9 darab dengan 2 balik lah. Sama dengan 18 Newton. Itu jawapan dia. Daya bersih. Kalau ambil sudut, tengok sudut dia 17 degree lah. Okey, settle. Settle. Cikgu nak kena cepat sikit, settle. Ada soalan? Kalau ada soalan tanya ya. Okey, yang kedua, itu ialah penambahan daya. Bila kita nak tambah, bila kita nak daya bersih dia. Bila kita nak tambah, bila kita nak daya bersih dia.
Okey, cikgu pergi sikit ialah kita nak kita punya leraian daya. Satu lagi student ini problem ialah bila berkaitan dengan leraian daya. Leraian daya ni ialah sebenarnya daya tu dalam keadaan bersudut. Kita nak kira ataupun gerakkan dalam paksi X atau paksi Y. Kalau gerakan tu memang dalam keadaan bersudut, tak payah lerailah daya tu. Saya ulang, daya tu dalam keadaan bersudut. Tapi gerakan kita, cikgu, skala yang CM tu kan, kita sendiri kena agak-agakkan ke soalan yang bagi juga. Okey, kalau dia suruh lukis dalam paper tu, dia bagi skala. Sebab apa? Sebab kalau ikut awak punya skala, kadang-kadang terlebih kertas tu. So dia bagi skala. Kalau dia tak untuk paper tu dia tak bagi skala, kita yang kena tentukan skala lah ikut kertas kita lah. Jangan skala kita contoh dia ada 15 Newton. 1 cm 1 Newton, lebih pula kertas kita. Susah nak lukis lah. Macam tu. Kalau dia tak bagi skala, memang up to kita lah untuk dapatkan skala tu. Bagus soalan tu. Tapi kalau dia suruh lukis, biasanya paper tu dia bagi skala. Supaya lukisan pelajar ni sama semua macam tu ya. Kalau kita nak tentukan sendiri soalan tu nak jawab ikut kita yang nak jawab soalan tu kita boleh tentukan sendiri sekarang. Boleh. Okey. Leraian daya. Contoh saya bagi contoh dulu. Katalah cikgu kata satu objek ni kenapa kena lerai ni? Dia jawab ni kenapa pula kena lerai? Okey, contoh. Cikgu tarik satu daya. Leraian daya ni biasa daya bersudut. Kalau daya tak bersudut tak payah lerai. Tak payah apalah. Memang tambah macam tu je. Contoh. Daya ni ke arah ini 30 Newton katalah. Tapi objek ni memang bergerak arah ni. Memang bergerak arah ni. 30 Newton juga dia bergerak. Tengok daripada hitam dia bergerak ke merah. 30 Newton. Tak payah lerai daya tu. Terus pakai 30 Newton. Boleh. Isu dia ialah bila satu kotak cikgu tarik sini 30 Newton, dia bergerak arah sini. Dia bergerak arah sini 5 meter. Boleh faham ke? Dia bergerak arah sini 5 meter. Barulah 30 Newton ini kita boleh leraikan dia. Kita kena leraikan dia. Kita kena pecahkan dia. Boleh cikgu ulang? Satu daya yang bersudut. Kalau gerakan dia tu ataupun daya lain yang kita nak bincang tu, kan, kita nak daya lain yang kita nak tambah ke kita nak tolak tu, dalam arah yang sama dengan daya tu, kita tak payah leraikan dia. Boleh. Tapi kalaulah yang kita nak kira tu dalam arah lain ataupun arah paksi, kita kena leraikan dia. Kita kena pecahkan dia. Boleh? Okey, contoh saya bagi contoh. Contoh dulu ya. Contoh, okey, kat mana, arah mana kita nak leraikan dia, nak pecahkan dia? Sebab biasa gerakan kita pada paksi X atau paksi Y je gerakan. So, cikgu kata contohnya. Cikgu ada satu paksi Cartesian sini, paksi Y, paksi X. Kalaulah cikgu ada satu daya, cikgu guna dawat merah. Daya cikgu arah sini. Kan macam daya 30 Newton arah sini. Maka cikgu boleh leraikan dia kepada paksi X dengan paksi Y arah sini. Tengok daripada mula daya tu. Boleh. Kalaulah cikgu kata daya cikgu sini. Cikgu boleh leraikan dia pada paksi Y sini, paksi X sini. Katalah cikgu kata daya cikgu arah sini. Cikgu boleh leraikan paksi X cikgu sini, paksi Y cikgu sini. Sebab ada lagi pelajar keliru, daya sini, contoh daya sini, dia leraikan ke sini. Salah lah. Sebab daya tu arah sini. Bila arah yang cikgu tulis ni salah ya. Sepatutnya boleh lerai ke mana? Boleh lerai ke sini dengan ke sini. Sini kita namakan daya pada komponen X, sini daya pada komponen Y. Daya tu nama komponen tu komponen Y. Boleh. Bila cikgu kata tadi, bila kena lerai? Bila kita memerlukan daya dalam arah paksi. Kenapa perlu daya dalam arah paksi? Mungkin soalan tu nak tanya tentang kerja. So, mesti ada gerakan, mesti ada sesaran.
arah sesaran tu kita nak tahu arah daya. Boleh? Boleh faham ya? Saya bagi contoh satu. Cikgu ambil soalan SPM ya. Soalan SPM 1. Leraian daya. Okey, sebelum tu. Masuk macam mana? Katalah cikgu ada arah daya dalam arah macam ni. Macam mana kita nak lerai? Daya dalam arah macam ni, katalah daya dia ialah 50 Newton. Sudut dia adalah 30 darjah. 30 darjah. Macam mana kita nak buat? So, tengok betul-betul ya. Daya 50 Newton ni kita boleh leraikan kepada sini. Ikut sini ya, ikut sini. Dengan atas ini. Daya dalam ini kita panggil daya dalam komponen X. Atas ni daya dalam komponen Y. Perlu tak cari dua-dua? Tak perlu juga. Kalau dia tak suruh. Kita cari apa yang kita nak gunalah. Kalau dia bergerak dalam paksi X, kita cari Fx dah cukup lah. Kalau dia bergerak dalam paksi Y, dia naik atas, kita gerak kira dalam paksi Y cukup lah. Kecuali dia nak tahu dua-dua komponen lah. Okey. So, macam mana nak kira Fx? Ini F yang asal, F yang asal. Macam mana nak kira Fx? So, sebenarnya dia guna trigonometri yang awak hafal tu, Tawasoh Cah tu kan. Okey. So, hari ni cikgu bagi ringkas. Kalau sudut ni jangan hafal yang Fx cos tau. Tengok macam ni dulu cikgu cakap. Untuk dapatkan kalau kita tengok sudut ni ada bersebelahan dengan dia, adjacent, kita akan dapat Fx sama dengan ambil daya asal F cos dengan theta. Dalam kes ni 50 cos 30. Boleh? So dapat berapa Fx? Ambil kalkulator, tekan kalkulator lah. Okey, contoh cikgu ada kalkulator sini. 50, on dulu jangan lupa kalkulator. 50 cos 30. Cikgu akan dapat 43.3. So, jawapan dia ialah 43.3 Newton. Maksudnya, ni ialah daya dalam arah X. Daya dalam arah X. Okey, Fy berapa? Fy pula, tengok, dia tak ada sudut sebelah dia. Sudut dia ada bertentangan. Kita panggil ni bertentangan. Boleh? Opposite. Bila nak tahu Fy sama dengan F, yang opposite dia, F sin theta. So, F cikgu berapa? F cikgu yang asal 50 sin 30. So, 50 sin 30 tekan kalkulator macam tadilah. Boleh? Contoh, tekan kalkulator macam tadi. Ada kalkulator cikgu tadi. Contoh, 50 sin 30. Cikgu akan dapat nilai dia 25 Newton. Itu pada paksi Y. Selalu juga student ini dia hafal Fx dia mesti cos. Tak boleh juga. Tengok sudut dia. Contoh. Cikgu bagi sudut dekat merah ni. Cikgu guna sudut merah ni, katalah sudut merah ni 60 darjah lah. Kan? Sudut 30 dia tak bagi. Cikgu padam sudut 30. Dia bagi sudut 60. Kenapa 30 cikgu? Bukan dia tak ada sudut kat Y tu. Oh, sudut kat Y tadi. Sudut kat Y ni guna yang 30 ni bertentangan. Sudut dekat Y tu tak ada kan? Tadi dekat tak ada sudut 30 dekat Y ni. Guna sudut yang bertentangan dengan dia. Tu kita guna sin. Bagus soalan tu. Boleh ya? Okey, tengok cikgu buat. Kalaulah sudut dia ada dekat Y. Tengok sudut dia ada dekat Y 60. Cikgu nak kira Fx ya. Fx sama dengan F. Ambil F yang asal. Tak ada sudut tepi dia. Ada sudut bertentangan dengan dia. Maka Fx F sin theta. F cikgu berapa? F cikgu 50. Sin cikgu berapa? Sin 60. So, cuba kita kira. 50 sin 60 ya. 50 sin 60. Kita akan dapat 43.3. Tengok Fx masih lagi dapat 43.3 Newton. Tengok sama. Kan sama.
Boleh? So, mula-mula cikgu ulang sekali lagi. Untuk kira bila cikgu ada satu daya bersudut. So, kita boleh leraikan kepada Fx dengan Fy. Nak tahu Fx berapa? So, Fx sama dengan F daya yang asal sin atau cos dengan sudut. Okey, nak tahu, nak tentukan sin atau cos, kita tengok sudut dia belah mana. Katalah sudut dia ni bersebelahan dengan dia. Contoh Fy sekarang ni. Fy ni bersebelahan. Tak boleh pakai yang inilah. Ni tadi. Kan? Ni tadi. Nanti awak screenshot. Nampak cikgu baru tulis ni. Cikgu pula nampak salah. Faham ke? Okey, cikgu ada 5 minit lagi. Okey, so Fy macam mana? Fy cikgu sampai untuk kes ini, Fy cikgu F, dia ada sudut kat sebelah dia. So, F cos 60. Sudut dia bila bersebelahan dengan apa yang kita nak cari, kita letak cos. Kalau bertentangan dengan kita nak cari, kita letak sin. Boleh? Kita letak sin. Dia sebenarnya asal dia daripada trigonometri. Kalaulah sudut kat sini, tadi 30 tadi, kan? Sudut kat sini, sini adjacent, sini opposite, sini kita panggil sebagai adjacent, sini kita panggil sebagai hypotenuse, kan? So, kalau kita nak tahu adjacent ini, so kita guna cos. Betul? Cos theta sama dengan A bahagi dengan H. Cah, kan? Cah. So, kalau nak dapatkan H, cikgu nak dapatkan, cikgu nak dapat H pula. H, cikgu tahu ni H. Cikgu nak dapatkan A, cikgu dapat H cos theta. Ini asalnya. Tapi tak apa, yang ini matematik. Kan, matematik boleh ikut kelas cikgu untuk MAT nanti. Tan tak digunakan ke cikgu? Maaf sebab saya dah, untuk dalam kes ini tak guna tan. Saya dah tak ingat. Tan tak guna untuk dalam kes ni. Dalam kes ni tak guna tan. Boleh. Tan pun nanti akan guna juga. Tapi dalam kes ini cos dengan sin. Boleh? Cos dengan sin. So, kita boleh buat cos, buat sin. Okey. Sebenarnya cikgu ada 4 minit lagi. Cikgu sebenarnya ada beberapa soalan SPM. Tapi tak sempat cikgu nak buat kat sini. Awak ikut Telegram cikgu. Cikgu akan buat video untuk jawab soalan SPM berkenaan dengan leraian daya ni. Okey. Telegram cikgu at apa tadi? Host dah tulis. At misi, dia Telegram group misi nak score A. Misi nak score A. Macam tu. Tu. Follow Cikgu Azam di Telegram group misi nak score A fizik. Nanti kat situ cikgu akan letak video untuk jawab soalan. Boleh? So, cikgu nak wrap up hari ini ialah hari ini kita sebenarnya kita dah belajar satu tentang penambahan daya. Boleh? Penambahan daya. Daya dalam paksi yang sama boleh simply tambah macam tu. Cuma gunakan kaedah tambah daya, ya. Contoh, cikgu sempat ke? 3 minit. Contoh. Cikgu ada satu soalan SPM. Soalan SPM satu. Okey, soalan SPM 2019. Baru je. Soalan SPM 2019. Tengok ya. Besar sikit. Okey, 2019. Dia kata, tengok ya, menunjukkan sebuah kereta sedang memecut. Okey, kereta ni memecut. Kita dah buat tadi, kereta ni memecut. Kita dah buat tadi, kalau dia memecut, mesti dia ada daya bersih. Kan awal tadi. Boleh rujuk video balik. Awal tadi kita kata, bila dia ada daya bersih. Memecut di atas lebuh raya. Daya bersih yang bertindak pada kereta, okey, daya bersih adalah mesti tambah semua daya. So, daya P tambah dengan daya ke belakang R, negatif R. Jawapan dia adalah D. Boleh? Tengok. P tambah negatif R. Tu cikgu kata mesti selalu cakap tambah. Jangan terus cakap tolak. Tambah, cuma dia daya dalam arah belakang, dia akan jadi negatif. So, P tambah negatif R. Boleh? Okey, cikgu satu lagi. Sempat lagi. 2 minit. Satu lagi, cikgu kata contoh. Satu lagi. Soalan SPM satu lagi. Ya. Leraian daya satu. Leraian daya satu. Contoh, leraian daya. Okey, sini.
Okey. Okey, boleh ke? Okey, contoh dia kata, dia tolak mesin rumput ni 150 Newton. So, dia tolak 150 Newton. Bergerak sejauh 90 meter. 90 meter ni arah dia arah X. Ni arah 90. Kan? Arah 90 sini. So, daya dia arah sini. Kalau cikgu lukis kat sini ya. Cikgu lukis kat sini. Daya dia arah sini. Boleh nampak cikgu harap. So, dia nak daya dalam arah 90. So, kita kena leraikan daya tu dalam arah sini. Arah ke bawah? Arah ke bawah tak perlu pun. Arah sini. F apa ni? Fx lah. Boleh? Daya ke kanan, ke kiri ni sebagai Fx. So, berapa nilai dia? 32 darjah. 32 darjah sini. Kan? Tak 32 kat sini. Ni sudut Z 32 kat sini lah. So, Fx berapa? Fx sama dengan F. Tak faham? F cos 32. Baru dapat Fx. Baru boleh guna untuk kira kerja. Okey, cikgu wrap sikit lagi. Okey, sampai situ dulu untuk hari ni. Follow Telegram cikgu ataupun masuk grup tu untuk cikgu buat video, dapatkan penyelesaian tentang apa yang kita belajar ini. Penambahan daya dan leraian daya. Apa-apa soalan nanti boleh terus letak dalam Telegram tersebut. Cikgu akan jawab insya-Allah. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi